Baik, gambar belakang, apa nak buang ni? Masuk benda banyak ni. Kita start gambar ni dulu, insyaAllah. Ada meninggal pun ada ni. Kan ada meninggal. Allah. Umur PA saya tu 22 tahun jaga saya tu. Masya Allah atas Oh, ni. Anwar tak? Allah yarham. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat di FB page dan juga di Instagram. Alhamdulillah, pada hari yang penuh barakah ini, saya, suami dan juga Ustaz Hazmi, Alhamdulillah Allah izinkan untuk hadir ke pusat ataupun pondok Madrasah Al-Barakah yang dimiliki, diasaskan, dipengerusikan oleh Al-Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, saya sangat rasa teruja sebenarnya. Wallahualam, saya pasti sebenarnya dah ramai orang pernah sampai ke Al-Barakah. Tapi ini kali pertama saya hadir, kejutan demi kejutan, dan kami belajar banyak perkara daripada sosok tubuh yang bernama Ustaz Datuk Kazim Ilyas, membuat kerja dakwah ini dengan cara yang terbaik, sangat kemas, berpandangan yang sangat jauh. Saya secara jujurnya tak membayangkan Al-Barakah ni seperti ni. Saya ingat sebuah bangunan, tapi bila hadir dan Datuk tunjukkan satu-satu yang di bawah Al-Barakah, sehinggalah 60 premis, 60 lot lebih kurang, Masya Allah. Jadi Ustaz, sebagai mukadimahnya, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit tentang sejarah penubuhan, dan apalah kisah tentang perkembangan Al-Barakah kepada para pendengar, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Ustazah Asma, pada ustaz, suaminya dan juga ustaz pengiringnya yang menjual buku. Terima kasih kerana sudi melawat ke pusat pendidikan Al-Barakah. Terima kasih kepada tuan-tuan juga yang sedang menonton. Jadi pusat pendidikan Al-Barakah ni diasaskan pada 2004, penubuhannya 2005 pecah tanah, dan 2006 kita memulakan operasi. Jadi ustazah lebih kurang 15 tahun kita menjalankan program ataupun sekolah yang dipanggil nama Pusat Pendidikan Al-Barakah, daripada pengajian tadika, pengajian sekolah rendah, pengajian tahfiz, pengajian pondok dewasa. Jadi semuanya ada terlibat di sini. Di pondok saja kita ada 200 buah lebih kurang, dan penghuni ada 179 orang warga emas yang menetap di sini. Kemudian kita ada tahfiz, kita ada bangunan asing, dan yang sekarang ustazah berada ni di dalam galeri kita di pusat pendidikan. Jadi alhamdulillah, setakat ini berjalan dengan baik, setakat mana kemampuan kami lah untuk menjaga warga emas di sini yang uzur, yang sihat, yang sakit, macam-macam ada di sini. Dan alhamdulillah ustazah, dengan berkat pertolongan daripada Allah Ta'ala, bantuan daripada para sahabat, insya-Allah sekolah kita ni setakat dah 15 tahun boleh berjalan dengan begitu baik ustazah. Okay. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, peringkat awal tadi kami sampai sebelum jumpa Datuk, kan Tuan Haji Ridwan yang sambut kami. Lepas tu sama menunggu dalam bilik tetamu tu kan, Tuan Haji Ridwan dengan seorang lagi Kak Ros, Jarus kan, yang mereka sebutkan tak terkejar kami kerja dengan tak terkejar kami dengan Datuk ni dari sudut visinya, dari sudut kerjanya, cara kerjanya, kemasnya, telitinya dan kesungguhan Datuk. Bahkan mereka mengatakan Datuk ni kerja ialah 24 jam, hujung minggu, siang, malam, subhanallah. Dan tidak hairanlah kalau kita boleh lihat hasil daripada usaha keras seorang yang berjiwa pendidik. Maksudnya orang yang berjiwa mengajar ni lain kan Datuk. Bila mendidik ni nak sampai berubahlah orang tu.
kan, akhlaknya berubah, mungkin pegangan, akidah daripada tak bahagia jadi bahagia, daripada tak redha jadi redha. Maksudnya bila nak mewujudkan satu tempat pusat pendidikan al-barakah, nak dapat keberkatan daripada Allah, kesungguhan, maksudnya profesional tu datang daripada ikhlas. Orang ikhlas ni memang dapat dilihat dengan cara kerja tu kemas, bersungguh-sungguh buat yang terbaik. Masya Allah. Nanti kita akan pusing, kita akan kongsikan, kita akan tengok galeri. Saya terkejut masuk galeri ni dan rasa macam teringat zaman saya remaja, bukan, maksudnya zaman saya muda, membesar dengan ceramah Datuk Kazim, dan antara yang peringkat awal masuk media sosial. Kan, dengan CD, dengan apa semua, dengan internet masa tu. Orang lain tak masuk lagi. Datuk antara yang Datuk Kazim dah berapa tahun dalam dunia dakwah? Saya mula berceramah tahun 90, Ustazah. 90. Sekarang dah hampir 30 tahun. 90? Dah otai lah. 2000? Betul lah. Maksudnya hampir 30 tahun. Ya. Masa tu umur berapa start? Masa tu umur 18, 19. Saya dah start ceramah dah. 19 tahun. Maksudnya start ceramah apa muda macam tu? Ceramah masa tu di surau. Di surau di kampung saya. Mengajar dah start dah. Walaupun masa saya masih mengajar lagi. Dah masih 18 belajar. tahun tu dah kuliah maghrib? Dah buat dah kuliah. Dah orang jemput dah kuliah di rumah orang. Kemudian bila saya tahun umur 19, saya masuk tahfiz. Umur 20 saya masuk tahfiz. Saya dah mula berceramah di Jabatan Kerajaan di Ipoh. Walaupun masa itu saya masih lagi sebagai pelajar tahfiz. Masa umur pelajar tahfiz, umur saya 19, 20, 21, saya masih belajar. Masya Allah. Kemudian umur 22 saya mula mengajar di sekolah tahfiz di Malim Nawar di Kampar. Kemudian 22 tu saya kahwin. Lagi mengajar lah. Kemudian dalam tempoh saya kahwin tu 22 umur saya kahwin tahun 94, saya sambung lagi belajar. Walaupun dah kahwin, sambung lagi belajar. Alhamdulillah sampailah sekarang kerja ni mengajar orang je. Alhamdulillah. Kalau Datuk kata umur tahun 1990 start mengajar, saya masa tu umur baru 7 tahun lah. Subhanallah. Jadi zaman tu 30 tahun yang lepas, seorang anak muda umur 18 tahun dah diterima, itu sangat macam pelik lah Datuk. Zaman sekarang macam tak pelik. Sebab memang orang muda-muda lagi dah mengajar, ada media sosial. Memang orang ni, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi bila start daripada begitu awal, sebenarnya Datuk bermula daripada pendidikan siapa tu? Masa tu saya belajar dengan mak ya. Mak saya guru agama. Jadi saya banyak belajar dengan dia, Quran ke apa semua dengan mak saya. Kemudian bila saya habis SPM, saya masuk sekolah agama. Di situ saya belajar agama pula. Di situ orang dah mula jemput saya dah. Walaupun saya baru setahun jagung. Kemudian saya masuk tahfiz tahun 91, 92 saya masuk tahfiz. Di situ bila saya masuk tahfiz lagi banyak jemputan ceramah. Masa itu banyak jemputan ceramah di pejabat-pejabat kerajaan di sekitar Ipoh. Saya mengajar di semua jabatan di Ipoh. Masya Allah. Daripada pagi, tengah hari, petang. Macam bakat tu kan. Macam sekarang ni orang ada bakat, orang viral. Lepas tu macam sekarang Datuk, orang masuk pertandingan debat lah, pertandingan. Adakah Datuk pun wakil sekolah pertandingan ceramah ke? Wakil sekolah, wakil negeri daripada pertandingan syarahan, kemudian pidato, kemudian pertandingan debat, bahas, juga pertandingan mak tahfiz dan peringkat negeri, saya wakil negeri masa itu. Okey, subhanallah. Memang bakat tu daripada kecil lagi lah. Allah bagi. Subhanallah, alhamdulillah. Okey Datuk, sempena sebenarnya kita sama-sama mendoakan kesihatan Datuk. Datuk memang ada masalah kesihatan. Mungkinlah tekan injing kuat sangat kot bekerja kan Datuk kan. Sebenarnya umur Datuk berapa ya? 48. Oh, muda lagi. 48 nampak muka tua 48. Tak ada nampak muka tua Datuk. Umur 48. Saya lahir tahun 72. Lahir 72. Anak berapa orang? 5. Yang sulung? Yang sulung 24. Okey. Belum menantu lagi?
Dan dah dapat anak, nak dapat cucu dah. Okey. Menunggu hari untuk cucu. Okey, subhanallah. Betul-betul lah. Jadi ada 2 datuk lepas ni. Kan, betul-betul datuk tua lepas ni. Jangkaan bulan depan, bulan 9 insya-Allah. Okey, subhanallah. Datuk muda lah. Datuk muda. Datuk muda. Saya kan tadi masa jumpa Datuk, saya tak pernah tengok isteri Datuk. Memang Datuk simpan sungguh. Orang rumah. Orang rumah masih mengajar. Masih mengajar lagi. Memang saya tak ada siarkan dia di media sosial ke apa ke, memang. Tak ada. Eksklusif untuk Datuk jadi biarlah dia di rumah ajalah dengan anak-anak. Okey. Tak ada. Ramai juga minta keluarkan dalam media sosial ke FB ke apa, memang tak ada. Okey, subhanallah, alhamdulillah, terbaik Datuk. Okey, soalan terakhir. Bimbang juga Datuk berdiri lama, takut ni kan. Sempena bulan kemerdekaan kan. Ni bulan Ogos ni, tuan-tuan puan-puan muslimin-muslimat sekalian, kadang kita tak sedar bulan Ogos, bulan 8 adalah bulan kita menyambut kemerdekaan. Jadi soalan saya untuk Datuk ialah, apakah erti merdeka bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin, orang beriman? Apa maksud merdeka bagi dia, Muslim? Silakan Datuk. Ya, alhamdulillah. Selagi mana kita mengikut hawa nafsu, selagi itu kita belum merdeka. Selagi mana kita mengikut jejak langkah syaitan, belum merdeka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi yang dikatakan merdeka ialah membebaskan diri daripada semua belenggu syaitan, belenggu nafsu dan sebagainya. Yang kita ikut ialah Allah Ta'ala, panduan kita ialah ajaran Islam kita, ikutan kita ialah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah pegangan kita. Itulah merdeka yang sebenarnya. Selagi mana tak ada berpegang pada perkara-perkara tadi, kita masih lagi dijajah. Mungkin dijajah iman kita, dibelenggu pemikiran kita, mengikut kepada penjajahan yang dibuat selain daripada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fahaman kemerdekaan bagi saya lah, tuan-tuan. Wallahu a'lam ustazah. Allah Akbar, subhanallah. Terima kasih Datuk. Walaupun ringkas tapi sangat mendalam sebenarnya. Erti merdeka sebenar bila kita boleh merdeka daripada cengkaman hawa nafsu dan pergi kepada iman lah kan Datuk kan. Pergi kepada pergantungan kepada Allah, kekuatan kita dengan Allah. Kadang kita masih lagi terpenjara dengan emosi kita, dengan pandangan manusia, dengan penilaian manusia. Sedangkan kita tak ambil berat tentang pandangan Allah macam mana, penilaian Allah macam mana. Kalau ikutkan Datuk kan, penilaian kehendak Allah terhadap kita adalah satu perkara yang kita mampu untuk ikut berbanding kehendak manusia terhadap kita. Manusia banyak kepala, banyak orang, banyak ragam. Kalau kita nak ikut semua kehendak manusia ustazah, tak terlayan kita. Tapi Allah Ta'ala tu satu kan. Allah Ta'ala tu tunggal esa. Ikut saja Allah satu saja. Kalau nak ikut manusia, macam-macam ragam dan kehendak yang kita kena layan. Tapi sebab itulah Allah tu satu. Allah tu esa, ahad. Jadi bila sebut dia satu, senang kita ikut. Jadi jangan kita kata ikut Allah tu susah. Ikut manusia lah yang susah. Ikut Allah sangat memudahkan kita. Subhanallah. Saya macam mudah faham, kalau kita ikut apa manusia gini, kita tak jadi diri kita kan Datuk. Betul. Tapi bila kita ikut kehendak Allah, kita akan jadi diri kita. Kita akan kenal diri kita. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Datuk. Saya sebenarnya nak buat lawatan boleh. Dengan pendengar, maksud saya nak tunjuk ni. Okey. Boleh saya ambil ni lah, saya takut kan terikat pula kita. Sebenarnya kan Datuk boleh nyanyi sikit kah? Satu lagu. Apa-apa nak tunjukkan kepada para pendengar. Semua orang memang akan rindukan sebab style Datuk ni tak ada dengan orang lain. Baik untuk mereka ustazah ya. Ek pyar ka nagma hai, maujun ki ravani hai, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. Cukup lah. Okey, subhanallah. Itulah mahal tu. Itu lagu Nustan. Ek pyar ka nagma hai. Ini sebuah lagu cinta. Maujun ni kabar ni. Nantilah kita terangkan. Ini ustazah kita punya aset bangunan Al-Barakah kita, tapi belum dipamerkan ke semua di sini. Kita ada lebih 60 aset kita. Yang ni yang ada, tapi yang tak ada pun banyak lagi. Kedai-kedai asrama yang belum dipamerkan di sini. Ini tadika yang kita dah jadikan studio.
ini rumah kaki tangan. Saya tak bawa ustazah tadi, rumah kaki tangan Blok A. Ini asrama atas bukit, asrama perempuan. Ini saya tunjuk tadi quarters kita. Ini pondok eksekutif, dah siap dah ustazah ni. Sekarang dah yang siap. ni saya satu pondok, satu bilik dan ada bilik tetamu. Cukup cantik, ada taman lagi kat depan dia. Ini Akademi Da'i Al-Barakah. Masya-Allah. Ini tahfiz, ini pondok tetamu. Inilah jumlah dia lebih kurang 60 tapi tak dipamerkan keseluruhan di sini. Tak muat Ustaz. Jadi gambar dia pun akan ditutup, akan dipindahkan sini, tambahan di sini. Tambahan di sini. Antara yang saya terkejut tadi bila Datuk kata staf disediakan rumah. Masya Allah. Lepas tu kita tanya staf ada berapa orang? Ada lebih kurang 60 orang. Maksudnya kebajikan staf sangat terjaga. Bukan sekadar Al-Barakah ni menyediakan peluang untuk, yelah pendidikan tu satu perkara yang besar, tapi peluang rezeki kepada banyak keluarga. 60 orang tu 60 staf, tapi setiap staf ada keluarga pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita boleh tengok, tema warna semua kuning. Tadi kami dibawa pusing sebab premis ni dia berasingan. Kita dah boleh pandai dah. Kalau sekali tengok warna kuning, lepas tu Al-Barakah, Masya Allah. Dan kebanyakan premis kalau kita tengok je, yang pertama lah saya sebut bersihnya, kemasnya, Masya Allah. Sekemas dan sehandsome Datuk Kazim kita lah. Penampilannya kan, Masya Allah. Jadi, okay. Alhamdulillah. Kita sana Ustazah. Sana dulu. Mari Ustaz. Okey, meh, kita pusing. Ini saya punya pakaian saya ketika menghadap ke bawah Duli Tuanku Sultan. Dan ini pakaian untuk istiadat di istana lah. Kalau pergi, ini saya buat galeri. Tapi kalau ada aktiviti ataupun program dengan tuanku, saya akan pakai pakaian ini pakaian khas saya buat simpanan sajalah. Memang itu kira tempah sendiri ke? Ini tempah memang istana punya lah. Okey. Ini saya dapat sempena perayaan ulang tahun Hari Puteraan Tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin. Jadi saya dapat anugerah Datuk Paduka Mahkota di PMP. Ini gelaran Datuk lah daripada Sultan Perak. Ini pakaian ni saya simpan sebab istimewa. Sebab TV3 buatkan satu rancangan untuk saya, nama dia In Person, Ustaz Kazim. Betul. Jadi inilah dia. Jadi sempena Hari Raya, satu Hari Raya Aidilfitri, mereka buat satu cerita tentang Ustaz Kazim daripada kecil sampailah Ustaz Kazim tua lah. Keluar di TV3. Di tahun 2015, 2016. Jadi baju ni saya simpan Ustazah. Sebagai kenang-kenangan. Lah. Ya, sebab saya rasa seronok sebab dia orang buat satu cerita biografi tentang saya. TV3 sanggup buat kan. Rakaman berhari-hari. Ini ketika saya dapat anugerah Datuk PMW, Panglima Mahkota Wilayah daripada almarhum Sultan Abdul Halim yang di-Pertuan Agong pada masa itu di Istana Negara. Dan ini baju yang saya sangat nostalgia sekali. Baju ni semua orang kenal, baju yang mula-mula keluar dalam kalau dah jodoh di Astro. Inilah. Itu memang meletup kan? Ya, memang meletup. Sampai berlarutan berepisod bertahun-tahun. Inilah dia baju yang mula-mula itu dipakai tu ketika iklan. Masa ni saya tak reti lagi Ustazah nak berfashion-fashion. Inilah baju saya pakai tahun 2013. Rakaman 2012, disiarkan pada 2013, 2014, 2015 dibuat, dan saya rasa rancangan inilah yang menaikkan, alhamdulillah, orang kenal Ustaz Kazim di mana-mana pun. Masa ni baru pandai melawar ni. Selepas itu baru ada kan koleksi baju. Orang jaga, dulu mana ada. Ini saya punya anugerah sebagai tokoh Ma'al Hijrah Negeri Perak 2015. Ini tokoh Ma'al Hijrah, anugerah pada Sultan Kerajaan. Dan ini adalah anugerah buku popular, berita harian. Saya dapat buku yang pertama, Q&A bersama Ustaz Kazim, first prize. Buku paling popular lah masa itu, 3 tahun berturut-turut. Dan ini buku karang kraft. Saya dapat 150,000 naskah, Masya Allah. daripada karang kraft, jualan buku Tuhan Menguji Kita masa itu. Memang Datuk tulis sendiri? Buku tu saya tulis sendiri dan diambil pada ceramah saya. Di penulis tu akan tulis balik. Jadi saya ada 24 buah buku. Saya rasa yang saya tulis sendiri 10 buah. Itu Masya memang Allah. Saya tulis sendiri.
Okey. Yang lain tu dia ambil daripada ceramah, Q&A dan sebagainya. Jadi, ini Ustazah, saya dilantik dipilih sebagai tokoh keusahawanan sosial oleh University Sains Malaysia, tokoh entrepreneur, social entrepreneur untuk University Sains. Ya, sebab tadi kita ada melawat beberapa premis, memang Datuk gerakkan juga ekonomi untuk Al-Barakah ni bukan semata-mata sumbangan tapi melalui perniagaan. Ya. Masya Allah. Kalau nak harap pada ceramah memang banyak mana sangat ceramah kan. Betul. Ini kita punya, saya dapat tauliah daripada Mufti Perak, tauliah mengajar. Ini dah lama dah Ustazah, masa ni lama kan. Oh, zaman tu kau tauliah buat majlis Tauliah, penyampaian tauliah kena buat majlis. Sekarang kita memang dapat ambil kad pejabat macam tu ya. Tak, masa ni tauliah buat majlis, ramai-ramai datang. Ini saya punya konvo. Ini sekolah kita berjaya menjadi Johan, menghafaz Al-Quran, peringkat kebangsaan Ustazah. Majlis menghafaz Al-Quran peringkat kebangsaan di Kanga, dan yang satu lagi naik Johan. Ada 2 kali kita, sekolah kita jadi Johan dan naik Johan untuk tahfiz 30 juzuk, 15 juzuk, 10 juzuk. Ini sekolah terbaik. Subhanallah. Ini sekolah terbaik, pengurusan sekolah agama rakyat terbaik 2014. Masya Allah. Jadi Datuk, alhamdulillah. kita ada lebih kurang 2,000 lebih tengok. Oh, subhanallah. Terima kasih. Ramai yang ni rindu pada Datuk. Ini pun mahal juga bagi saya. Anugerah Pondok Progresif 2014, Pondok Terbaik Kebangsaan. Masya Allah, dapat anugerah Pondok Progresif. Saya kan kalaulah saya boleh tunjukkan suasana, nanti kita boleh pusing tengok yang saya sebut kemah, bersih, suasana dekat luar. Jadi tak hairanlah makcik-makcik, pakcik-pakcik yang datang daripada pelbagai background sebenarnya. Orang pencen, orang yang kerja yang hebat-hebat, ramai juga yang dia orang memang suka. Dan kita akan tengok gambar, gambar kat sana, cara mereka belajar kat sini macam mana. Dengan pakaian, seragamnya, padahal makcik-makcik tu. Sila Ustazah. Sila. Ke sana. Kita pergi sana. Okey, ini galeri besar juga. Ya, galeri ni kita tukar-tukar lah Ustazah. Apa yang ada sumbangan ke hadiah ni kita tukar-tukar. Baik, ini kita punya ni. Kita punya sejarah Ustazah, gambar dia. Jadi 2005 upacara pecah tanah. Ini saya punya pemandu tadi, Isa yang bawa kereta. Daripada masa dia kecil. Pada dia kecil. 15 tahun dulu. Ini tempat dewan yang kita buat kuliah. Yang tadi yang saya tunjuk dekat ustaz tadi, yang boleh muat 1,000 orang, 600 orang, inilah dia. Kita buat pada tahun 2005 pecah tanah dia. Kemudian 2006 kita buat surau. Surau ni pun dah roboh, kita tukar surau baru. Ini 2008 kita buat sekolah agama rakyat. Pada masa itu mula-mula sekali ada 80 orang pelajar. Comel. Di sini ada sejarah gitu juga Ustazah. Ini adalah CD-CD kita. Kalau boleh zoom dalam ni, siapa yang pernah membesar dengan CD-CD ceramah Datuk Kazim. Jadi CD saya mula dibuat oleh Alias Salam. Jadi masa itu orang kenal Ustaz Kazim. Dalam bas, dalam kedai makan, semua video, semua pasang CD Ustaz Kazim. Tengok kalau saya boleh baca ni antara tajuk perempuan ABC. Sabar timur musibah, fitnah, pelaksanaan hudud, kenapa diragui, isteriku sayang, hati yang punah, makanan pertama ahli syurga. Maksudnya masa ni dah kreatif dah buat tajuk ni. Ya. Masa tu tajuk tu dah main peranan. 1 bulan kita keluarkan 3 tajuk Ustazah. Lelaki Dayus. Boleh zoom apa ni? Ni siapa yang nak mengimbau kenangan kan zaman-zaman CD ni. Dia ada nombor satu. 17, 15, 16. Ini jadi, cukup semua ni? Tak cukup. Tak cukup. Banyak lagi kan? Tak tersimpan lah. Saya ambil lah. Ibu mertua. Jadi orang kumpulkan mengikut nombor lah. Itu siri yang kedua. Itu siri yang pertama sekali. Perempuan ABC, perempuan doa tu. Itu keluaran yang pertama, yang kedua. Saya pun tak ingat lah apa semua, banyak sangat tajuk-tajuk dia. Oh, ni pun ada lagi ni sambungan ni. Datuk pandai macam ceramah, melawak, berlagu semua tu belajar daripada mana ni? Saya nyembang dengan orang tua je banyak. Oh, nyembang orang tua? Jadi bila nyembang, saya dengan siapa pun saya suka berbual. Jadi daripada perbualan tu saya suka tiru dia orang cakap, tiru style, lenggok dia. Yang tu saya bawa dalam ceramah saya. Jadi kalau kita jarang berbual dengan orang, kita tak dapat
Betul, tak dapat nak pengalaman. ambil macam mana dia orang cara bercakap. Jadi saya nak bercakap pun ilmu tak banyak sangat. Jadi selalunya apa yang saya cakap tu ialah apa yang orang-orang tu cakap. Saya simpan balik dan saya lontarkan. Yang saya menyanyi itu sebab memang saya daripada kecil arwah bapa tiri saya asal balik daripada menoreh getah dia akan pasang sini piring hitam. Okey. Masa tu saya umur 7 tahun 8 tahun. Setiap hari dengar lagu Hindustan sebab dia minat Hindustan, dia minat klasik. Jadi itulah kerja saya daripada saya kecil. Bapa saya bila balik menoreh getah dia akan pasang lagu-lagu Lagu P.Ramlee apa semua. Jadi sebab tu saya boleh ingat lagu lama. Lagu baru saya tak ingat lah, tak ada masa Tapi dengar. lagu lama ni memang ada banyak ni pengajaran. Ya. Ada banyak ilmu dalam tu. Kalau dengar tu rasa tenang. Selesai lah masalah kan. Lagu sekarang ni dia kelang laju sangat, saya tak boleh nak ikut. Ya. Baik, ini kita punya tahfiz kita. Tahfiz kita dibina pada 2009. Ni barisan pelajar-pelajar yang pertama lah. Ini banglo yang kita beli. Ini banglo yang kita beli yang ditinggalkan hampir 12 tahun. Kita beli, kita renovate, itu jadi dia sekarang. Itu jadi sekarang. Cantik. Kolam renang ni kita tutup, kita jadikan dataran. Ini dewan yang asal Ustazah boleh muat dalam 200-300 orang aja. Ini pelajar peringkat awal. Inilah dewan dia. Kita tukarkan, kita buat dewan yang lebih besar, boleh muat sampai 1000 orang. Kalau tak ada kursi 1000, kalau ada meja semua 600 orang boleh muat. Itu yang saya tengok tadi. Saya kata ni pelajar mana? Lepas tu tengok muka, ini warga emas ni macam kita pakai uniform. Rupanya setiap hari sekarang pun, maksud sekarang PKP terpaksa kurangkan lah. Ya, kita ambil SOP lah 250 orang. Kalau tak ni penuh macam ni lah hari-hari Ustaz. Sekarang kita ikut SOP satu meja seorang. Jadi sepatutnya ada 6, jadi tinggal 3 je. Jadi mereka pun kena pakai seragam putih macam ni. Ya, kena ambil nama, kena macam-macam biasa lah. Lepas tu ada name tag sekali. Semua ada name tag, ada maksudnya buku. Walaupun nama pondok, tadi saya bayangkan bila belajar pondok banyak saya pergi Datuk, pakai masing-masing. Tapi Datuk tetapkan disiplin, dia orang macam masuk sekolah balik. Ya, hari Isnin Selasa baju putih, kain hitam. Hari Rabu jubah hitam. Hari Khamis baru pakaian baju kurung atau jubah ikut sesuaian dia orang lah. Jadi memang seronok lah dia orang. Kembali muda, kembali remaja. Macam-macam aktiviti daripada subuh sampai ke malam. Aktiviti dia orang di sini daripada subuh kuliah dah start dah sampai duha petang, nanti malam lepas maghrib ada lagi. Kemudian ada zikir, munajat, macam-macam semuanya ada lah. Kita buat untuk dia orang. Masya-Allah. Sampailah kalau dia orang sanggup, ada yang sampai meninggal di sini. Ada yang sampai uzur nak balik lah. Yang paling lama asrama yang pertama 15 tahun lah. 15 tahun dah tinggal di sini. Ada yang 11 tahun. Ini saya punya PA saya, Encik Anwar, Allah yarham. Dia yang uruskan ceramah saya selama 22 tahun. 22 tahun. Subhanallah. Allah yarham. Lebih 20 tahun. 22 tahun dia kerja dengan saya. Kerja dia buat jadual, uruskan ceramah dia lah. Masa tu dia boleh handle seorang? Dia handle seorang. Oh, memang hebat. Dia lah yang buat semua. Masya Allah. Jadi dia meninggal sakit jantung. Kemudian di bawahnya Tuan Syed, dia dengan saya mengasaskan sekolah ni. Tuan Syed Rashid dia sakit buah pinggang. Dan yang ni Ustaz Mokhtar, kawan satu sekolah saya pada tahfiz, satu kampung dengan dia pun. Jadi dialah yang buat program saya. Kalau umrah ke, pelayaran ke, dialah yang uruskan dengan saya. Ini adalah pelayaran terakhir dia. Balik daripada ni dia kena serangan jantung dan dia meninggal. Mudah-mudahan mereka semua sedang menikmatilah hasil daripada amal soleh. Bertungku lumusnya. Oh, ada yang tanya macam mana nak masuk sini? Masuk sini, ini Hajah Rosnah mana ya? Hajar Rosnah. Hajar Rosnah. Jadi hantar surat saja. Tuan Haji, kawan baik, marilah masuk sekejap. Subhanallah, Hajar Rosnah, Tuan Haji. Ini Tuan Haji Ridwan Yahya. Beliau adalah jawatankuasa saya dan telah bekerja dengan saya dalam 25 tahun. Memang lama, jadi 25 tahun. Masya-Allah. Apa nama, kalau nak masuk sini hubungi Haji Rosnah, hantar surat pada beliau, hantar borang, hantar surat pada Pusat Pendidikan Al-Barakah pun boleh. Tinggalkan nama, alamat, nombor telefon dan kita akan panggil temu duga lah. InsyaAllah. Hajar Rosnah ni sebagai kenalkan sikit. Cerita sikit, ada orang tanya kalau suami isteri nak masuk boleh ke? Hajar sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara nak masuk pondok ni
Kena saya akan bagi WhatsAppkan dekat saya akan bagikan maklumat. Maklumat yang perlu diisi. Nombor telefon saya 013 433 1918. Sekali lagi ulang. Comel je. 013 433 1918. Dengar tak Datuk bergurau? Kata ajar Kak Ros kita ni single ni. Single dah tua. Yalah. Moga sehat kuat. Masya Allah. Berapa tahun dah dengan Datuk? Dah 8 tahun dah. 8 tahun. Subhanallah. Alhamdulillah. Mula-mula datang untuk belajar saja. Lepas tu Datuk bagi kerja ni. Datuk kerja. Umur berapa? Sekarang 65. Masya Allah. 65 tapi nampak lagi muda pada usia. Mungkin sebab yelah hari-hari buat kerja kan. Masya Allah. Nampak lagi muda dia Datuk. Masya Allah. Tak ada lah. Ya. Tua dah. Okey, Alhamdulillah. Nak menyumbang. Ada yang tanya macam mana nak menyumbang? Nak nyumbang kepada pondok. Abangkah semua menyorok tu PA Datuk. Masya Allah. Jadi nak menyumbang sila hubungi Puan Zainab di 05 526 0321. Sekali lagi 05 526 0321. Ada WhatsApp. Ya. Cari Facebook lepas Facebook, tu Datuk Ustaz Mak Kazim, ya. Kemudian cerita sikit kalau orang nak datang ziarah, sebab yang saya tahu orang biasa ziarah dengan bas. Ya. Boleh muat berapa orang? Dia orang boleh tidur sini ke? Sini kita tak ada tempat. Ada lah tapi tak cukup lah untuk kalau satu bas rumah. 4 bas. Oh, banyak. Maksud kalau ada 4 bas datang, boleh menginap di sini? Boleh. Oh, boleh menginap di sini? Boleh. Kita ada homestay. Oh, maksudnya 4 bas tu banyak. Lebih kurang dalam berapa orang maksudnya? 160 orang. Ada tempat penginapan dan mengikuti jadual pengajian di sini. Biasa dia orang duduk berapa hari? Lepas dia orang duduk 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Okey. Buat kiamulan, kita buat kiamulan. Maksudnya automatik kalau orang datang ada jadual. Ada. Memang dah lama kan orang datang, saya datang ziarah. Subhanallah, alhamdulillah, sangat menarik. Jadi ni Tuan Haji cakap sikit. Ya, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak pandai cakap. Tapi saya mengikut Ustaz. Itu ya, sebenarnya saya mengikut Ustaz ni daripada lama lagi lah. Daripada ceramahnya yang kesan pada diri saya. Yang itu yang saya ikut sampai sekarang. Masya Allah. Itu, dan Datuk ni dia ni sebenarnya nampak garang tapi tak garang sebenarnya. Dia boleh kesian banyak. Apa kekuatan Tuan Haji nampak apa kekuatan Datuk Kazim ni? Dia boleh buat semua ni apa? Datuk dia nak buat satu benda nak sempurna. Dia tak nak main-main. Buat sungguh-sungguh. Dia kena buat sungguh-sungguh. Sebab itu apa yang dibuat oleh Datuk tak payah kita bantah lah. Sebab dia dah fikir untuk kita 5 tahun akan datang. Jadi kita hanya ikut apa yang disarankan dan kita berusaha lah. Itu pengalaman saya daripada mula lagi yang saya dapat nampak bagaimana sifat Datuk sendiri. Mana dia kerja tak kira siang dan malam. Kalau kita tak boleh yang ikut, memang kita akan lari. Jadi insyaAllah. Tapi dia pegang satu je, saya masih ingat dia sekarang, buat kerana Allah, Allah akan tolong kita. Allahu Akbar. Itu yang saya pegang betul. Memang benar, dan buatlah kerana Allah, insyaAllah Allah bantu kita dengan cara mana pun sekali. Subhanallah Tuan Haji. Tapi memang betul kan, kalau kita buat kerana manusia, kita memang akan lemah semangat, mudah kecewa, mudah rasa penat. Tapi buat kerana Allah, Allah bagilah kekuatan. Benar. Memang benar, kita akan tenang. Kita akan tenang. Yang tu poin dia. Tenang tu. Kalau buat kerana manusia, resah gelisah, nak pujian. Ada yang tak kena. Ada tak kena. Kita buat kerana Allah, Allah tentukan kita. Jadi kita rasa tak ada apa. Relax. Walaupun kita susah, tapi kita dapat atasi dia. Itu punya.
Allahu Akbar, subhanallah. Tuan Haji bercakap berdasarkan apa yang dibuat. Itulah kita tuan-tuan puan sekalian, belajar pada Tuan Haji 24 tahun bukan senang nak cari orang yang setia. Dia banyak faktor lah tu setia kan, kerana keikhlasan, buat kerana Allah dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita nak penghujung dah ni. Datuk mungkin ada apa-apa penutup? Sebelum lepas penutup kita round keluar sekejap je tengok kawasan. Masa tu kami dah tak cakap dah. Cakap banyak pun tak apa. Terima kasih Ustazah. Terima kasih datang melawat ke sekolah saya yang serba kecil ini untuk ayam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran Ustazah dan rombongan memberikan kebaikan pada kami, pada warga Pondok Al-Barakah. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Datuk menerima kehadiran kami. InsyaAllah kita keluar, kita tengok suasana di luar sekejap. Okey. Okey. Subhanallah. Sebenarnya kami memang tak rancang bagi tahu Datuk pagi tadi. Pagi tadilah confirm macam tu, malam tadi. Memang mengejutlah kami datang. Cuba lihat suasananya. Masya Allah, besarnya bunga ni. Senang jaga, tak payah siram ni. Itulah. Mari kita tengok sikit. Tak nak tengok, nampak tu kan? Suasana. Okay. Ini saya punya pejabat. Tak berat di sini lah. Ada bilik mesyuarat, bilik saya, bilik akaun. Ini kalau kita anak-anak tinggal mak ayah kat sini senang hati. Ya Allah, cantiknya. Tadi saya tak sampai lagi sini. Belum, ni pondok kita lah. Setiap satu bilik seorang penghuni. Kena bagi balik pada Datuk. Setiap seorang satu bilik kita sediakan untuk dia orang. Ada aircon, ada dapur, ada tandas untuk dia. Seorang duduk satu. Seorang satu rumah, satu bilik lah. Cantik pokok ni. Besar. Yang ni kena siram lah. Ini kena siram. Pokok. Ini Masya kebanyakan Allah. Mereka warga Mas. Tak ada. Ada anak semua, suami je tak ada. Anak semua ada. Tengok. Memang Masya Allah. Macam mana? Memang ada ketua kebersihan lah ni? Ada ketua. Setiap satu pondok ada ketua. Masya Allah. Assalamualaikum. Ni nama dia Hajah Manis. Masya Allah. Hajah Manis. Wajahnya semanis. Memang manis sangat. Manis Hajah. orangnya namanya. Masya Allah. Jumpa kita. Hajah umur berapa? 80 lebih. Masya Allah. 80 lebih. Seronok duduk sini Mai Kak Tun, Ya Allah, Kak Tun. Jumpa kita hari ni, Kak Tun. Apa khabar, Kak Tun? Baik, Alhamdulillah. Kak Tun orang mana? Orang Beruas. Orang Beruas. Beruas tu kat mana? Beruas kat Parit sana. Oh, kat Parit sana. Kak Tun umur berapa? 60. 60. Dah lama duduk sini? Lama dah. 2007. Oh, lama. 13 tahun lah. Oh, Masya Allah. Seronok lah duduk sini. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Daripada mana? Daripada Kuala Kangsar. Oh, Kuala Kangsar. Berapa tahun dah? Baru 2 tahun. Alhamdulillah. Duduklah kat mana? Itulah. Kat mana 80 apa? Umur? 82 muda. Kat mana yang paling muda kah? Paling ada seorang ada lagi. 83 ada 83 ada seorang lagi. Masya Yang dulu Allah. sebelum ni 92. Baru keluar, tak larat dah. Ya, 92 tahun. Masya Allah. Mata terang Ada lagi lagi baca kah? Quran. Alhamdulillah. Orang pondok ada lagi kah? Masya Allah. Terima kasih. Hari ni jumpa. Hari ni jumpa. Alhamdulillah. Sama dan TV ya. Aduh. Saya doakan Kak Mani, Hajah Mani sihat kuat. Ni hang Ustazah ni. Hati ni bagi teguh. Bagi teguhan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Amin. Duduk tempat yang baik ni, Masya Allah. Masya Allah. Ni Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustazah. Allahu Akbar. Sihat Alhamdulillah. Ustazah umur berapa? Mai dekat sikit dengan Ustazah. 76. Masya Allah. 76. Ya. 76. Dulu mengajar sekolah mana dulu? Sekolah Kebangsaan Teluk Bakung. Masya Allah. Berapa tahun mengajar? Oh, 40 tahun. Berapa tahun? Masya Allah. Ya.
Ustazah duduk sini dah berapa lama? Setahun 6 bulan. Tahun 6 bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok. Seronok. Masya Allah. Masa tak ada terbuang. Masa tak ada terbuang. Ya. Biasanya dekat sini programnya? Pagi ada, malam ada, subuh ada. Ya. Lepas tu solat jemaah. Ya. Masya Setiap waktu. Allahu Akbar. Masya Allah. Pukul 3 sampai 4 tu rehat. Rehat. Ya, betul. Masya Allah. Apa ni, Ustazah, mungkin Ustazah boleh bagi sikit perkongsian ilmu, nasihat. Maksudnya apa-apalah nasihat pada orang muda ataupun orang tua tentang bab Al-Quran ke, tentang apa-apa. Apa yang Ustazah nak? Tak pandai lah. Boleh Ustazah. Tentang Al-Quran lah. Ustazah nak nasihat apa pada orang muda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera saya ucapkan pada semua yang hadir. Subhanallah. Ya. Alhamdulillah. Al-Quran adalah satu petunjuk Allah pada kita. Dengan adanya Al-Quran, kita menjadi manusia yang kamil. Allahu Akbar. Daripada Al-Quran, kita mengetahui segala-gala. Subhanallah. Isi langit, isi bumi, akhirat, dunia, akhirat. Allahu Akbar. Oleh itu, kita digalakkan kita membaca Al-Quran. Allah. Kalau boleh, 5 kali sehari. 5 kali sehari. Selepas sembahyang. Paling tak ada pun, 1 muka 1 hari. Paling tak ada. Paling tak. Kita boleh tamat Al-Quran dalam 3 hari boleh. 3 hari boleh. Betul. Ya, saya cuba tu. Masya Allah. Dapat 3 hari. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau 3 hari habis, maksudnya baca berapa? Sehari 10 juzuk. InsyaAllah. Subhanallah. Syaratnya 2 juzuk 1 waktu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustazah, nama siapa Ustazah? Saya Puan Hajah Aziziyah binti Muhammad. Ustazah Azizah. Aziziyah. Aziziyah. Umur 76. 76 tahun Masya Allah. 45. Muslimin muslimat sekalian, Hajah dah berusia 76. Ya, masuk 76. Boleh khatam Al-Quran 3 hari sekali. InsyaAllah. Dengan membaca 1 hari 10 juzuk. Maksudnya setiap kali lepas solat 2 juzuk. 2 juzuk. Jadi 2 juzuk, 2 juzuk, 2 juzuk. Ya, sehari 10 juzuk. Ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. InsyaAllah. Ustazah sambung lagi, sikit lagi. Seronok sangat dengan Minta nasihat. apa tu? Tentang Al-Quran sambung lagi. Al-Quran. Ya Allah, Al-Quran adalah petunjuk. Ya. Ke jalan yang sangat diredai, ya Allah. Ya. Allah. Siapa juga yang beramal dengan Quran, insya-Allah InsyaAllah. dunia dan akhirat akan berbahagia. Amin. Subhanallah. Mudah-mudahan Al-Quran jadi teman kita Jadi di dalam teman kita di dalam alam barzah. alam barzah, Ya. di mahsyar, Di mahsyar menjadi syafaat bagi kita. syafaat. Betul. Nabi sebut Iqra'ul Quran fa Ya, ya. innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, ya. Bacalah Al-Quran, dia akan jadi pemberi syafaat kepada teman Teman, ataupun sebagai pembaca. teman. Ya, sebagai teman. Sebab Ya. ashabi tu teman. Ya. Kalau orang baca Quran sikit-sikit, takkanlah itu bukanlah teman. Maksud kena baca ni dalam jumlah yang kerap, Ya. jumlah yang banyak sampai jadi teman sungguh, Ya. kawan. Allah. Kalau kita tak dapat maghrib dengan isya tu, tak dapat 2 juzuk, selagi kita balik ke pondok, mesti habiskan juga 2 Allah juzuk. Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Kadang-kadang kita antara maghrib dan isya tu kan, kita wirid. Jadi tak dapat menghabiskan. Ya. Jadi kita sambung balik lah. Apabila Sambung lepas balik. isya, kita balik rumah. Sambung balik. Subhanallah. Mata Hajah jelas baca Quran. InsyaAllah. Pakai spek tak? Tapi saya dah 76 ni kadang-kadang takut juga. Ya. Takut tersilap. Takut Pandang. tersilap. Pakai juga. Pakai jugalah. Ya. Tapi kalau ikutkan mata tu jelas lagi. Oh, jelas lagi. Allah Akbar. Itulah antara hikmah besar. Orang yang kuat membaca Al-Quran, matanya jelas, pendengaran pun jelas, InsyaAllah. dan hati pun tenang. Allah Tak ada risau rusin. Tak ada risau rusing kan, tak apa ada. tak fikir ni pasal. Tak ada fikir yang lain. Masya Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita hidup dengan Al-Quran, mati dengan Al-Quran, dibangkitkan InsyaAllah. dengan Al-Quran. InsyaAllah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah.
Masya Allah. Selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Allahu Akbar. Sungguh berbahagia sekali. Saya minta maaf terkasar terbahasa Tak ada. bahasa yang kurang menyenangkan. Tak, semua Minta indah, maaf saya semua baik. pada semua yang hadir. Masya Allah. Ya. Sebenarnya kan, Ya. Hajah ada lebih kurang 2,000 lebih orang tengok. Ya. Ni melalui ini kita nampak Alhamdulillah. yang kat depan ni berapa orang kan, tapi alhamdulillah lepas ni pun akan meningkat, ramai dapat ilmu, dapat manfaat, Ya, ya. dapat motivasi. Muslimin muslimat sekalian, umur berapa pun, jangan kita kata umur 60 dah, cik ni 70 tak pandai ngaji. Umur berapa pun kalau kita belajar Al-Quran, mesti Allah izinkan, Allah bagi pertolongan. Ya. Sebab ramai orang tua kata buta huruf, tak boleh ngaji. Sebenarnya mengaji Quran ni kan mukjizat kan. Ya. Jadi Allah akan bagi mudah untuk kita belajar kan. Segala-gala mudah. Segala-gala mudah. Ya. Hidup pun jadi mudah. Mudah-mudah. Urusan jadi mudah. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, Datuk. Ya. Oh, alhamdulillah. Ini di antara warga Mas, warga pondok yang menetap di sinilah. Ustazah ini fasa yang ketiga. Ada fasa yang pertama, ada fasa yang kedua. Fasa yang pertama ada 11 orang. Dan kalau Ustazah pergi ke sana ada opah cik. Opah cik umur berapa? 76 juga opah cik. Opah cik baru saja selesai menulis Al-Quran 30 juzuk. Allahu Tulisan Akbar. tangan dia. Tulis tangan. Tulis tangan dia. Macam inilah juga 76 juga tuan-tuan. Ya. Ada Quran dia. Ada dekat pondok dia tu. Kena pergi ke pondok dia lah. Oh, tapi Ya, naik. kalau tengok Ustazah ni kecil, opah cik lagi kecil daripada ini. Oh, lagi kecil. Dia boleh menghabiskan sepanjang PKP ni dengan tulisan tangan dia. Subhanallah, Dia Allahu baca Akbar. Quran dan dia menulis. Itulah aktiviti warga Mas di Pusat Pendidikan Al-Barakah Ustazah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Hajah, makasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Hajah manis. Kasih diterima, Masya Allah. Moga kasih bertaut di syurga. InsyaAllah. Kasih Amin. diterima. Masya Allah. Jawapan Ustaz Kazim tu. Betul lah. Pandai ikut. Masya Okey. Allah. Okey, setakat Terima kasih. itulah perkongsian kita, muslimin muslimat sekalian. Masa pun ya, kita tak ada masa yang lebih panjang. Walau bagaimanapun kita mengharapkan apa yang kita kongsi dapat motivasi daripada Hajah Manim, Hajah Azizia, Azizia. subhanallah, semualah yang Kak ada Tun. sama. Kak Tun, Kak kita. Kak kita. Hajah apa? Hajah Tahirah. Hajah Hajah Tahira, Masya Allah. Menambahkan semangat kita, usia umur berapa pun, 60, 70, 80 pun, menuntut ilmu tanpa henti, Ya. baca Al-Quran tanpa henti sampai mati, insya-Allah. Husnul khatimah. Okey, Datuk ni penutup sungguh-sungguh ni. Ya. Tak ada tutup. Dia bagi yang belum datang ke Al-Barakah, saya alu-alukan untuk datang melawat di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Datanglah. Jumpalah dengan akak-akak kita ni, ada 179 orang. 179. Macam akak-akak kita ni pondok fasa ketiga. Kita ada berbelas-belas fasa, insya-Allah. Wallahualam. Wallahualam. Sekian daripada saya. Mohon maaf salah dan silap juga. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.